Assalamualaikum guys, welcome back. Aku dapat channel ni sebenarnya memang dah lama tapi aku tak share dengan korang. Dan aku memang ada plan untuk ulas pasal channel ni tapi aku terlupa. Ya Allah ya Tuhanku, teruk gila punya perangai. Betul pun. Tapi baru-baru ni ada sahabat-sahabat kita dekat sini yang kongsi balik channel ni dekat aku dan minta aku untuk ulas. Cuma yang paling penting ialah untuk aku bagi awareness kepada korang semua supaya kita boleh ramai-ramai report channel ni supaya channel ni boleh terkubur. Kisahnya ada satu channel dekat YouTube ni yang diberi nama Nabi Asli, sentiasa upload video-video yang buat provokasi terhadap umat Islam dan juga penghinaan terhadap junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. By forming the mafia-like Islamic army, Prophet Muhammad successfully captured large numbers of camels and treasures from the Bedouin, Arab and Jewish tribes. Setakat aku buat video ni, channel dia ada 53,000 subscribers dan channel ni sememangnya aktif upload video-video yang berkait dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan channel ni juga manipulate ayat Quran dengan pemahaman sendiri. Shahi Bukhari, Volume 8, Book 74, Number 257. Setakat ni aku tengok itu kekuatan channel ni. Dia gunakan potongan-potongan ayat Quran dan dia bagi direct translate. Tak, masalahnya sekarang ni sedangkan Nabi SAW pun tinggalkan kita dengan dua benda iaitu Quran dan juga hadis beserta dengan huraian dan juga ajaran daripada para ulama. Yang kau ni pula suka hati kau direct translate sendiri. Dan direct translate ni sebenarnya memang sangat bahaya sebab tak pasal-pasal nanti kau gila isim. Time tu nanti dengan tak semena-mena kau jadi founder untuk ajaran makrifat. Tak pun ajaran si Hulk. Ya. Dekat luar pun sebenarnya memang ramai yang hafal Al-Quran, yang boleh translate isi-isi yang ada dekat dalam Quran ni tapi diorang gagal untuk faham makna Al-Quran tu sendiri dan diorang sendiri pun refuse untuk cari guru. Dan apa yang diorang buat sebaliknya ialah diorang angkuh dan juga bongkak dengan diri sendiri sampai kan orang-orang yang macam ni dia tersesat walaupun ada antara diorang ni bergelar Muslim. Ya. Dekat dalam video budak ni, dia gambarkan baginda Rasulullah sebagai seorang yang narsistik, seorang yang suka mengambil kesempatan, ketua kepada Samsing yang minta duit perlindungan dan juga hipokrit. Banyak juga video-video dia ni yang dia gambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang kaki perempuan dan juga koyak kalau kata ditegur. How dare you? Talak, talak, Muhammad then divorced her. Dia juga gambarkan sahabat-sahabat Nabi sebagai mereka yang buta tuli, kuncu-kuncu yang tak ada otak dan hanya ikut telunjuk Nabi SAW tanpa ilmu yang tinggi. Yes, drink the milk directly from the camel's breast and the urine straight from the camel while it is still hot. Yang menyakitkan hati juga sebab channel ni dia menggunakan ayat-ayat Quran dengan huraian yang tak betul dan jauh tersasar serta tunjukkan kepada audiens dia yang agama lain sebagai agama yang harmoni dan mereka semua adalah mangsa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We know from the Bible that no Christian will ever engage in such cursing. Aku nak tanyalah kepada budak yang buat channel ni, yang buat video ni. Kalau kata let's say lah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sememangnya minta duit ufti ataupun wang perlindungan daripada non-muslim, makanya kenapa sampai baginda wafat, baginda merupakan antara orang yang sangat sederhana dan tak ada banyak harta pun. Sewaktu baginda wafat, hampir keseluruhan tanah Arab pada waktu tu dah pun dikuasai oleh umat Islam. Dan siapa ketua kepada umat Islam ni? Of course, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, let's say lah kalau kata betul lah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta wang perlindungan dan juga menindas mereka yang bukan Islam semata-mata untuk kuasa, nama dan juga harta. Kenapa sampai kesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kaya-kaya? Antara bukti yang Nabi Muhammad ni tak kaya seperti mana yang diperkatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata tidak pernah keluarga Rasulullah kenyang dengan makanan dari gandum halus selama 3 hari berturut-turut sejak baginda tiba di Madinah hingga baginda wafat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu berkata lagi, sesungguhnya kami keluarga Rasulullah pernah selama sebulan tidak menyalakan api, tak memasak apa pun, kami hanya makan kurma dan juga air. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Views video dia pun boleh tahan tinggi juga dan aku tengok dia punya konten-konten ni pun sangat-sangat bahaya. Konten-konten dia ni sebenarnya mampu untuk jentik umat Islam yang kurang ilmu agama ataupun hanya beragama Islam dekat nama je. Antara video yang aku tengok, channel ni dia ada mempersoalkan tentang kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini kata dia. If Muhammad were a real prophet of God, why didn't he catch the poison before he ate it? If you
believed that it was God's will for Muhammad to leave the posit along with Bishr. Why then did Muhammad try to get well? Dia gini, kenapa Nabi SAW tetap juga berdoa dan juga berikhtiar untuk hidup? Memang naluri setiap manusia dekat dunia ni, mereka berusaha untuk meneruskan kehidupan mereka. Allah ajar kita untuk ikhtiar menyelamatkan nyawa sendiri dan juga nyawa orang lain. Dan itu juga sebenarnya menjadi bukti kesucian baginda Rasulullah SAW sebenarnya. Sebabnya, walaupun baginda sedar yang baginda merupakan utusan Allah SWT, tapi tak pernah sekali pun baginda Rasulullah bangga dan juga bongkak dengan gelaran tu, apatah lagi menyalahgunakan gelaran tu untuk kepentingan sendiri. Baginda tetap juga macam kita, usaha dengan daya sendiri. Itulah sebenarnya apa yang cuba ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, dan itu juga menjadi bukti kekuasaan Allah SWT, dan juga kita dapat tengok yang Allah sememangnya maha adil. Walaupun baginda diangkat menjadi kekasih Allah, tapi baginda tetap juga makhluk Allah dan juga dilayan sama adil. Kita kena ingat ucapan Saidina Abu Bakar As-Siddiq sewaktu wafatnya baginda. Kalau kata kita menyembah Muhammad, makanya Muhammad sekarang ni sudah pun wafat. Kalau kita sembah Allah, itulah pilihan yang tepat, sebabnya walaupun seluruh makhluk dekat dunia ni mati, Allah tetap hidup. Kau ingat bila kata kau tengok para nabi, para rasul ada kelebihan sebagai utusan Allah, maksudnya kehidupan diorang ni sempurna tanpa cacat cela. Itulah sebenarnya yang buatkan kau ni bangang. Apa yang disampaikan dekat Quran memang sangat jelas dan nyata. Kami sebagai Muslim pun tahu pasal benda tu. Ujian dan juga dugaan bagi para nabi dan juga para rasul sebenarnya lebih berat, sangat berat berbanding dengan kita manusia biasa. Jadi nabi atau rasul bukannya privilege, tapi sebenarnya merupakan satu tanggungjawab yang sangat berat untuk dipikul. Setiap tutur kata, setiap pergerakan dan juga tindakan tu jadi perhatian dan juga teladan kepada semua manusia. Nabi SAW hanyalah manusia biasa. Hadirnya Nabi dekat dalam kehidupan kita sebenarnya untuk jadi contoh. Inilah akhlak, inilah disiplin, inilah apa yang kita perlu buat sebagai seorang manusia. Dekat dalam channel ni, itulah sebenarnya apa yang diorang gagal untuk tunjuk dengan betul. Dia buat konten dia dengan mindset dekat dalam kepala, kalau kata kau ialah Nabi ataupun Rasul, bermakna kau selevel dengan Gandalf ataupun hero-hero dekat dalam filem-filem yang kita tengok, yang mana diorang berdepan dengan masalah, diorang berdepan dengan pelbagai dugaan dan juga rintangan, tapi akhirnya dalam ending cerita tu diorang tetap menang dan hidup bahagia selamanya. Kena ingat, manusia ni sampai ke akhir zaman pun diorang tetap juga degil dan juga keras kepala. Dan kena ingat ni juga, walaupun perang terakhir di dunia ni dimenangi oleh umat Islam, tapi at the end of the day, umat manusia ni tetap juga sesat. Dekat sini aku nak minta bantuan dekat korang supaya report sekurang-kurangnya 3 video daripada channel ni, dan korang ikut apa yang aku pilih dekat skrin. Dan sekadar info untuk korang, Alhamdulillah aku dah report dah video dekat channel ni, dan aku dah dapat feedback daripada YouTube, dan YouTube dah pun delete video tu. Makanya kalau kita dapat buang lagi 2 video, insya-Allah channel dia confirm hilang, confirm akan terkubur. Walaupun mungkin ada potensi untuk YouTube sidai apa yang kita report, disebabkan mungkinlah diorang fikir macam ini ialah satu kebebasan bersuara, tapi at least kita berusaha, kita berikhtiar untuk bendung orang-orang lain daripada memburukkan agama Islam. Dan dah terbukti aku berjaya, dan insya-Allah aku harap dengan bantuan korang semua kita dapat kuburkan channel ni hari ni juga. Apapun, jangan ada antara korang yang subscribe channel ni, tapi sebaliknya kalau kata korang nak monitor hari-hari, korang just copy URL dia supaya memudahkan korang untuk tengok channel ni apa progress dia. Subscribers dan juga views tu sebenarnya yang dorang betul-betul aim, yang betul-betul dorang nak. Tambah pula dorang akan rasa puas sebabnya fitnah yang dorang jatuhkan kepada umat Islam dan juga Rasulullah SAW dah pun berjaya, dah pun membuahkan hasil dan mendapat sambutan ramai. Pada admin ni aku nak tanya, banyak sangat ke minum air Seahawk sampai perangai macam haram? Apa dosa kami sebagai kaum Muslim sampaikan kau sanggup untuk mengata benda-benda yang buruk dan juga kau taburkan fitnah kepada agama kami dan kepada junjungan besar kami Nabi Muhammad SAW. Apa yang aku dapat buat sekarang ni, aku cuma dapat berdoa semoga Allah turunkan balasan yang setimpal dengan apa yang kau buat. Aku berdoa semoga kau berhenti buat apa benda yang kau buat dan kau hilangkan channel ni dari YouTube ataupun daripada mana-mana platform dekat social media. Dan akhir kata pepantun, jangan bongkak seperti Abrahah, terus terkubur bersama gajah. Kau bangga dengan fitnah. Moga sempat bertemu hidayah. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.